facing apa tu. Ini kita masuk chapter baru, chapter 6 sebenarnya, chapter 6. Jadi saya tapi yang ni typo error ni chapter 6 sepatutnya. Alright, chapter ni pun boring juga sikit sebab dia banyak konsep je dia tak ada calculation sangat. Tapi ada sikit-sikit calculation jugalah nanti. So nota ni saya combine nota yang asal ni dengan nota baru tu, ada sikit saya ambil dia punya konten lah, tapi lebih kurang sama je, cuma nota yang satu lagi tu ada sikit macam calculation sikit lah, yang ni tak apa-apa sangat, tapi basically benda yang sama lah. Okay, chapter 6 iaitu 7 segment display sekejap. Mana dia? Okey. Kamu dengar je lah tutup mata pun tak apalah, bulan puasa saya faham. Saya baca je nota ni. Just brief sikit lah mana yang perlu. Okey, 7 segment display. So lebih kurang ini topik-topik yang akan kita cover lah. BCD code, encoder, 7 segment display je, apa dia decoder, seandainya kita ada 7 segment decoder, TTL BCD, ni semua konsep lah. Cuma ada sikit nanti yang dekat 7 decoder ke ada saya akan gunakan nota daripada satu lagi punya tu lah, yang tu nampak ada lain sikit. Tapi saya gunakan yang ni dulu, nota yang sama. So introduction, in the real world we use the decimal code to represent numbers. Kita tahulah number ni untuk kita punya perwakilan macam-macam. Kamu punya markah pun dengan number, kamu tengok jam pun dengan number, even kamu tengok handphone pun semua number. So in digital kita kena tukar dalam bentuk binary number. Itu yang kita dah bincang dulu. Dalam digital sebenarnya nombor semua dalam binary 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, walaupun yang kita nampak tu ada juta-juta nombor, tapi behind the scene sebenarnya only 0101 binary numbers. So macam mana kita nak tukar binaries ni, ada beberapa kaedah ataupun kod yang digunakan. Pertamanya kita ada yang dipanggil 8421 BCD code. Ini kod untuk dia punya sistem lah ataupun dia punya IC dia. Tapi kalau ikutkan sekarang ni mungkin dah advance lah dia punya ni, tapi ini the basic dia lah. Okay. Kalau tak ada kod-kod ni mungkin handphone kita pun tak ada hari ni. Kamu tengok WhatsApp tu tak ada. Asal dia ni lah. So ada satu lagi access 3 code, gray code. Dulu kita dah guna sikit gray code dalam K-map itu. And then kita ada ASCII code. ASCII code ni yang paling common lah, yang banyak digunakan. Okay, ada 4 jenis yang paling asas untuk kita tukar ke dalam bentuk binary numbers. So we need to understand an electronic translator. So electronic translator ni translator lah. Kalau hari ni kita tahu Google Translator je. Anak saya tu suka sangat guna, dia suka nyangkat Google Translator, dia type kata Melayu, nanti Google Translator tu cakap benda pelik-pelik. Tapi yang electronic translator ni macam ni kita nak translate daripada from one code to another digital electronic numbers ataupun electronic system, daripada binary kepada BCD dan sebagainya. So benda ni kita perlukan apa yang pertama, kita encode dan macam mana kita decode, encoders dan decoders. Satu, kita encode, tukar dalam bentuk katakan daripada number system kepada binary. Tapi kalau nak tukar daripada binary kepada nombor biasa, kita gunakan decode. So something macam tu lah bahasa besar. Okay. Ini yang asas tadi, 8421 BCD code. The code is used to represent decimal in easy way. Kaedah kita nak mudahkan cara kita tulis nombor decimal, nombor per 10. Mungkin sebagainya kita dah discuss dalam chapter 1 ke chapter 2 itu. Okay, so use for bits binary numbers to represent one decimal numbers. Okay, kita gunakan 4 bit ataupun 4
kalau bit ni kalau bahasa kita macam 4 kelas, 4 kumpulan kecil lah. Okay, 4 bit binary numbers. Okay, to represent one decimal numbers. Contoh dia kat sini, 9 ni decimal, so kita represent dengan 4 kod ataupun 4 bit, 1, 2, 3, 4. So 9 dalam decimal, kita tukar dalam BCD dia akan jadi 1001. Kalau 2 ni pula dalam bit decimal, dalam decimal, kalau kita tukar dalam bentuk binary, kalau kita gunakan BCD code ataupun 8421 BCD code ni akan jadi 0010, 6 akan jadi 0110. Okey, dan seterusnya lah. So maksudnya satu nombor desimal akan diwakili oleh 4 nombor desimal. Okey, so dia limit sampai 4. Ini kalau katakan nombor kita besar daripada tu, dia tak boleh lah, dia ada limit dia. Sama juga kalau kita nak tukar daripada nombor yang BCD tukar kepada decimal ni. Kalau sini consider decoder, yang sini daripada binary kepada decimal, ini encoder. Kita tukar balik kepada nombor asal. Okay, so contoh dia kita ada BCD kita 001, so tukar dalam bentuk decimal biasa akan jadi 1. Okay, kalau jadi kalau 1001 convert jadi 8. Ini kamu kena ingat balik lah. Apa dia punya formula untuk binary is 2 kuasa n. Ini kalau n tu berapa number input kita, so itu adalah output, dan setiap ni akan diwakili oleh ni. Kalau yang pertama ni is 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 4 dan seterusnya. Okey, dan setiap nombor ni akan kita boleh convert balik kepada decimal number je lah. Okey, so ini consider encoder dengan decoder untuk BCD 8421. So encoder tu sendiri ialah to translate from decimal to binary. Kita ada nombor decimal 1, 2, 3 sampai 9 gabungan tu, 0, 1, 2, 3 sampai 9, dan kita nak tukar dalam bentuk binary yang cuma ada 2 nombor, iaitu 0, 1. Okay, dia punya nombor 2, tapi bit boleh banyak lah. So in 7 segment display digital system, the encoders will perform a task to translate the decimal input from keyboard to an 8421 BCD code. Ini tugas encoders ni lah. Kamu type whatever number dalam keyboard, so tugas encoder ni nak translate dalam bentuk binary number. So for this type of encoders, it called a 10 line to 4 line priority encoders by the manufacturer. Ini yang paling dia macam proprietary lah, hak milik ada pencipta asal tu yang buat sistem ni, is a 10 to 4 line 10 line to 4 line encoder. Nak convert daripada binary nak convert daripada decimal kepada binary. So if decimal input is 3, kalau katakan kita ada nombor 3, kita type dalam keyboard, maka BCD code ni ataupun encoder ni akan tukar jadi 0011 in binary. Okey, maksud dia kalau secara matematiknya kamu boleh buat lah 3 bahagi 2, dia punya kaedah dulu macam chapter 1 kita akan dapat lah dia punya nombor binary. Tapi apa yang kamu calculate secara manual tu sebenarnya dibuat oleh BCD code ataupun BCD encoder ni ke dalam bentuk 011 in binary tak mesti 3 lah, whatever number decimal So ini dia punya block diagram dia lah, macam mana benda tu berlaku. Kita ada keyboard input ni 1, 2, 0, 1 hingga 9 ni dia punya decimal number kita. So encoder ni akan menerima arahan daripada keyboard ni, and then dia akan proses. So finally dia akan keluar, yang kita proses tu ataupun yang diproses oleh BCD code tu akan di decode balik. Mula kita encode ni daripada binary kepada daripada decimal kepada binary encoder. Ini bila dia dah proses, dia nak repeat balik benda tu, nak present balik dalam bentuk yang readable, output dia kita kena decode balik. So decoder ni dalam bentuk
tens or one, 1, 10 dan sebagainya. Ini output kita dalam bentuk decimal balik lah. Okay, decimal, kita punya input, decoder kita adalah BCD code, and then kalau kita nak tukar kepada, kita tukar dalam bentuk 7 segment ni masih binary, tapi 7 segment ni dia punya nombor tu mewakili nombor yang decimal biasa, 1 hingga 0, 1 hingga 9 lah. Ini dia punya block diagram macam mana sistem ni berfungsi. So apa dia 10 line to 4 line encoder? It has 9 input, 1 to 9, and 4 output A, B, C, D. Okay, input dia 9, output dia 4. So the bubble ada circuit diagram on the diagram B. Diagram B mana? Ni ni bubble ni. Okay. Means that 74147 10 line to 4 line encoder has both of active low input and active low output. Okay, so dia ada active low, active high. Active low input, active low output. Okay, so refer to the truth table for the IC integrated circuit. So I will explain. Kita explain saja lah. So this IC has a priority features. If 2 input of decimal numbers are given, example 4 and 9, so the larger number will be encoded. So then output need to be complementary or inverted to form the true binary number. Okay, ini apa yang konsep dia lah, macam mana benda ni fungsi ya. Tapi secara umumnya dia kata yang penting is dia ada 9 input, 4 output. Ini 9 input kita, 0, 1, 2, 3, 4, 9, dan output kita ada 4, A, B, C, D. Okay, ini dalam bentuk ni. Tapi dia punya, kalau dalam, ini ke block diagram dia lah. Ini dalam bentuk pin number ataupun pin diagram, sebab dia dalam bentuk chip. So ada 16 pin. So ini pin 1 hingga pin 8, ini pin 9 hingga pin 16. So setiap satu ada function masing-masing. So pin 1 hingga pin 5 ini adalah input dia Input 4, 5, 6, 7, 8. Pin 6, 7, 8. Ada student nak masuk ke? Oh, ada yang baru masuk. Sorry. Salah. Mana tadi? Ni Okey. So 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah untuk input. Tambahannya kita ada 10 sampai 13 ni adalah input. And then 6, 7, 8, 9 ni adalah output. Sorry, 6, 7 campur 9. And then 14 ni adalah output. Output dia ada 4. C, D, C, B, A, D. 4 output, 9 input. Dia bukan pada sekuen yang betul macam ni lah. Ini blok dia kita nampak. That means 9 input ni pada satu blok and 4 output ni pada satu blok. Tapi realitinya chip tu ataupun IC tu adalah kelang kabut sikit lah. Dia punya terabur sikit kan. So kena tahulah pin mana adalah yang mana. Tapi ni lebih kurang lah dia punya susunan dia. Pin 1 hingga pin 6, pin 5 adalah untuk input, pin 6, 7 output, pin 9 output, pin 10 hingga 13 input, pin 14 output. Yang lainnya adalah untuk dia punya grounding dengan voltage dia BCC dengan ground. So ini truth table dia untuk dia punya BCD ni. Pening sikit sebab dia kaedah dia guna high low. Tapi H untuk high, L untuk low, X untuk tak kisah pun, nak letak high pun boleh, nak letak low pun boleh. Okey. Ini kalau kita guna truth table yang biasa, kita biasa guna high tu untuk 1, low untuk 0 lah. Tapi yang ni kita nampak dia punya ni cara kaedah penulisan ni lain sikit, tapi itulah dia. So combination dia banyak ni. So dia ada 1 hingga 9, and then dia punya output dia 4, so 9 hingga 9. So
ada berapa ni? 9 kali 9, 81 possibilities lah dia punya ni untuk dapatkan 4 output ni. So output dia adalah 4 kat sini, A, B, C, D. 9 input, 4 output. Okay. Saya pun tak hafal. Banyak sangat ya, tapi kena ingat lah, ini very specific lah truth table ni. Maksud dia punya kaedah macam mana nak tentukan output dia. Okay. So itu yang pertama tadi BCD coded, BCD encoder Next kita ada 7 segment display ataupun 7 segment LED display. So it's a very common device that used to display decimal numbers in digital system for 7 segment display. 7 segment display There are other display available to perform the same task. Okay. Ini paling asas lah. Kita ada tadi, ini kita ada decimal, and then kita nak supaya kita represent dalam kita punya binary number tu, tapi bentuk yang masih lagi decimal, tapi cara dia nak displaykan bentuk decimal ni adalah dalam bentuk digital. So itu yang kita perlukan decoder dengan encoder kat belakang ni. So inilah dia yang kita kata 7 segment tadi Yang ni lah yang warna merah ni. So, selain tu ada lagi benda lain yang sama fungsi dia yang boleh digunakan untuk display. Kita ada incandescent display, kita ada gas discharge tube, kita ada LCD, kita ada vacuum fluorescent. Ini teknologi lama lah. Even sekarang ni pun LED dah ada yang baru lagi kan. Kalau kamu guna handphone mahal-mahal macam iPhone tu, dia bukan LED lah. Ada OLED, AMOLED, lagi advance lah. Tapi asal dia is LED lah. Cuma material tu yang berbeza-beza. Ini sistem lama kita gunakan, incandescent display, gas tube discharge, tube TV yang lama-lama tu kan. Tapi kaedah dia displaykan 7 segment juga. Cuma dia punya teknologi je bukannya guna LED. Yang sikit baru LCD, liquid crystal display. Ini macam kamu punya apa nama ni, kalau kamu gunakan telefon yang lama-lama kan, yang bukannya yang smartphone, biasa dia nombor je, tu consider LCD display lah, yang warna hitam tu kan, ataupun something lah. Okay, OVF display ni sama fungsi tapi teknologi yang berbeza lah. So different display needs a specific driver or IC in order to display the decimal numbers from a binary input. IC IC ni yang tadilah kita dah ada tadi. IC kita ni adalah 74147 ataupun yang asas dia sebenarnya adalah input. Ini adalah untuk 10 line to 4 line. Okay, 10 line input, 4 line to output. Okay, ini 7 segment display. Label A through G So ni kalau kamu perhatikan A, B, C, D, E, F, G, ada 7 segmen. So segmen A, segmen B, segmen C, A, B, C, D, E, F, G. So that means kita ada 7 segmen. So in order to display the decimal digit from 0 to 9. Okay, so that means kita boleh, dengan 7 display ni kita boleh wakilkan ataupun kita boleh tuliskan nombor-nombor decimal yang biasa 0 hingga 9. For example, if A, B, C are lit, the decimal 7 will be display. A, B, C, that mean A, B, C, that mean nombor 7. Dan sebagainya lah, kalau semua ni lit, that mean nombor 8 dan seterusnya. So, two type of LED 7 segment display. Kita ada common anode, kita ada common cathode. Okay, so common positif ataupun common negatif. Ini depend lah. Ini contoh dia punya numbering ni 01 hingga 9 Okay, so ini yang biasalah kita ada di IP 7 segment display. Yang ni LED, yang B adalah common 10 pin. Okay, ini pin 14, pin 1,
dia punya bentuk je lah packaging dia. Okay. Mungkin kalau kamu masuk lab ini akan kamu jumpa lah, tapi since kamu tak buat lab mungkin tak jumpa dah benda ni. Okay. Tapi dia that means satu digit ni adalah satu nombor binary, decimal ini pun satu nombor decimal. Tapi ada juga yang dipanggil multi digit package yang mana dikombinekan. Ni macam jam dinding kalau kamu tengok kat kedai ke mana ada jam. Okay, pukul 12, 10 dan sebagainya. Ini dikombine. Tapi sebenarnya dia walaupun dikombine ada 4 digit macam ni, multi digit ni asasnya adalah semua adalah 7 segment. Dia ada kalau kes ni ada 4 7 segment ni. 1, 2, 3, 4. Tapi dia punya processing dia lagi kompleks lah. Tak straightforward macam yang 7 segment yang biasa. Ini dia punya macam mana LED tu. Kau dah tahulah. Saya tak payah cerita sangat. Okay, so LED yang berbagai warna. So ini bentuk dia. Kita ada kathode, kita ada anode. Okay, ini dia punya tempat yang kita nak benda tu bersinar tu. Kalau betul sambungan ni dia akan keluar cahaya. Okay. Dan ada satu lagi ni ialah dia punya, kalau kita nak identify dia punya mana yang mana lah. Okay. Satu kaedah dia gunakan flat area ni. Kalau kamu tengok dekat LED tu, lampu sebelah kiri tu lepeh, flat, so itu adalah dia punya kathode. Okay. Tapi ada satu lagi kaedah, kita tengok dia punya flag ni kan. Kalau saya suka tengok flag dalam LED tu, that means kalau flag yang besar ni adalah kathode. Kalau flag yang kecil sikit ni, ini panggil anode. Alright. Okay. Each segment of LED display, saya sampai berapa ni? Okay, 5 minit lagi dah lah, cukup lah. Ataupun satu slide ni dah lah. Each segment of LED display A through G, kita ada 7 tadi, A, B, C, D, E, F, G, consists of individual LED. That means satu segmen tu A, satu segmen B, satu segmen C, D, E, F, G semua adalah individual LED. So for common anode, 7 LEDs positive terminal are connected to each other and each individual LEDs cathode terminal are left not connected as an input for display. I mean dia akan ada satu input yang tak bersambung dan dia akan jadikan common Yang mana tadi? Ni Ini adalah common anode. So anode dia satu je. So dia mean dia common kan. Tapi yang A, B, C ni adalah yang open dia. Kamu nak present nombor berapa? Kalau katakan kamu nak present nombor 7. That mean kita nak tadi A, B, C ni yang menyala. That mean kamu kena on A, kena on B, and kena on C ni. So yang lain ni kena off. So that mean baru dapat dia punya nombor 7. Yang lain-lain lah kalau kamu nak dia punya ni. Okay, tu yang dipanggil ini common anode. That mean satu je yang anode dia kita commonkan, tapi yang cathode dia kita open. Anode kita commonkan, kita sekalikan lah, kita sambung dalam pada satu point, tapi cathode dia kita openkan sebab ini adalah tempat titik yang kita jadikan dia sebagai switch. Okay. So for figure below shows how LED can be controlled on and off. Ni yang sepatutnya lah tadi yang ni asal dia. So kalau katakan ini adalah LED A, untuk segmen A, so just ada satu switch yang akan on off. Ini go to ground, ini pun akan complete satu loop asas elektronik. Ground pergi ke circuit, pergi ke LED, and then masuk kepada bateri, masuk kepada ground balik. I mean ground dengan ground satu tempat yang sama lah. So once kita on sini, circuit complete, I mean positif akan bergerak, akan lalu kepada LED, LED akan menyala. Dan kita letakkan satu resistor 150 ohm dalam case ni untuk kecilkan dia punya current ni lah, sebab current dalam LED tak ada besar sangat kan. So hasilnya kalau kita combinekan 77 tu akan ada macam ni, macam tadi yang cakap tadi. So ini LED pertama A yang dapat nampak kat belakang ni, A yang ni A, B yang bintang, C mana C ni, C, D yang bawah, E yang melintang sebelah kiri, penegak sebelah kiri,
E, F atas, G yang tengah-tengah ni combination tu. So ini keseluruhan ni lah gambaran ni. So itu adalah maksudnya sekarang kita ada input dekat sini, decoder kat dalam ni untuk decode kepada nombor yang kamu nak, A, B, C, D dan sebagainya. Yang ni tadilah. Tadi ini kita ada 9 input. Sorry, ni lain Ini adalah dekat display tadi, dekat mana tadi? Ha ni, dekat sini je. Yang ni lain bukan sorry. So dia untuk dapatkan nombor something kat sini, kita inputkan keypad, masuk dalam kita punya BCD number ataupun BCD code. And BCD code ni kena translatekan dalam bentuk LCD display 7 segment tadi gunakan decoder. Alright? Yang ni tadi So untuk displaykan tadi tu kita gunakan decoder. So decoder is a code translator. So translating 8425 BCD code to a 7 segment display. Okay. That mean dia kedudukan dia kat sini Ni Ni decoder. Yang encoder tadi kita ada decimal nak tukar kepada binary. Sekarang ni kita dah dalam binary nak tukar balik kepada decimal, so kita kena ada decoder kat tengah ni Jadi okay. So the display is in decimal yang 7 segment tadi. Decoders are a combination of logic circuit with several input and output and come in IC package dia ada dalam IC lah, dalam chip Okay. So ni decoders, kita ada BCD input 0101. So kita nak displaykan dalam bentuk 7 segment, tekan nombor 5 ni. So kita kena ada ini is 4 to 7. That means 4 input, 7 output, A, B, C, D, E, F, G. Okay. So macam mana dengan 4 input ni kita nak display dalam bentuk binary kat sini. Okay, contoh dia kat sini 0101. 0101 ni kalau kita convert ke dalam decimal dia akan jadi ni 1 campur dengan 4 is 5. Dia mean bentuk dia 5. Tapi macam ni nak bentukkan 5, so ini dia punya skip. A on, apa lagi, C on, D on, F on, apa satu lagi, G on. Okay, so itu yang high. A high, B low, C high, D high, E low, F ni menyala high, and finally G pun high juga. So barulah kita dapat nombor 5 daripada 0101 tadi So ini kita punya decoder kat sini. Macam mana nak convert daripada 0101 kepada decimal number. Okay, ini block diagram dia lah. So kita boleh inputkan dia dalam bentuk sama ada BCD code yang kita ada decoder tadi awal tadi, macam mana kita tukar daripada nombor decimal kepada binary gunakan BCD decode tadi asal tadi, ataupun boleh guna SS3 ataupun gunakan gray code. So that means kita ada 4 input A, B, C, D, dan kita akan keluarkan dalam bentuk 9 segment, 9 number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9 5, 6, 7, 8, 9 dia punya ni okay. Ni decoder, sini decoder dia. Okay, a typical decoder block diagram, note that input may be 8421 BCD, SS3 or gray code. Okay, saya berhenti dulu lah cukup lah untuk hari ni. Bulan puasa dia tak boleh cakap banyak, saya pun nanjang kepala. Okay, nanti saya sambung balik hari Khamis ni. Kita start macam itulah dalam pukul 5 lepas asar. Kita sambung balik dalam sejam macam tu lah. Okay, tak banyak lagi ni, mungkin saya combine balik dengan action note yang satu lagi lah. Betul. Okay, ada soalan?
Saya tahu kamu tak berapa faham, saya pun baca je dia punya ni sebab ada konsep je, tak ada banyak ni. Cuma nanti kalau saya guna lecture note yang satu lagi tu, dia ada sikit how to design atau macam mana kita nak tukar satu number kepada satu number lain dalam bentuk logic circuit dia, dia punya gate, logic gate dia, macam mana kita nak design. Okay, kalau tak ada apa, saya berhenti dulu. InsyaAllah kita jumpa balik hari Khamis petang. Pukul 5 lah senang saya set terus lah Kita buat 5, 6, 1 jam. Slot je, tapi mungkin ambil lah dalam macam ni 45 minutes. Dan study untuk kamu punya test 1 sampai chapter 4. Okay, kalau ada apa soalan? Semua dah diulit mimpi. Dengar je lah. Okay. So kalau tak ada apa, saya berhenti dulu. Jumpa balik hari Khamis insyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Okay, Thank you, sir. Right. Nanti yang saya cuba post dia punya recording video ni dekat dalam classroom nanti lah. Saya edit dulu. Okay, jumpa lagi.